Bro. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan isu-isu tentang pendidikan dalam kalangan masyarakat digital dan penyelesaiannya mengikut perspektif etika dan pelbagai pendapat. So, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kami. Bermula daripada Ahmad Azwar dan saya Daniel, kemudian Muhammad Aziz, Ahnaf dan Muhammad Azmi Adli dan terakhir Muhammad Izzat Farhan. Untuk pengenalan saya akan memberikan kepada orang seterusnya untuk membentangkannya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Okay, teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan pada hari ini dan pendidikan juga tidak kecuali. Usaha untuk mencapai pendidikan ala ke-21 ini merupakan salah satu langkah dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ini merupakan antara yang berlaku pada masa ini, iaitu integrasi antara teknologi dan pendidikan yang berlaku dengan pesat. Sistem pendidikan moden berteraskan alam 21 sedang diperhatikan bukan sahaja di peringkat pengajian tinggi tetapi di peringkat rendah juga. Sistem ni kita aplikasikan di peringkat rendah supaya senang untuk diadaptasi untuk peringkat tinggi kelak nanti. Seperti kita tahu, di peringkat rendah juga guru-guru dan pelajar sudah mula untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan, pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey, seterusnya Massive Open Online Learning Courses atau lebih dikenali sebagai MOOC. MOOC ni dia kursus terbuka atas talian yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja dengan menggabungkan konsep pendidikan tradisional dan moden. Dia macam MOOC ni seperti material yang sesiapa sahaja yang boleh diakses. Contohnya seperti seseorang post sesuatu material di internet dan tak kisah siapa sahaja pun boleh akses material tersebut, seperti video, presentation slide dan sebagainya. Okay, seperti kita tahu, situasi sekarang dengan pandemik COVID-19, pengajaran dan pelajaran di rumah dan online distance learning sedang giat dilakukan dari peringkat di setiap peringkat pengajian. Antara aplikasi yang sering digunakan pakai untuk menjalankan aktiviti pengajian dan pelajaran ialah Zoom dan Google Meet. Okey, kenapa teknologi penting untuk pengajian pada masa kini? Kerana untuk penyediaan kita untuk menjadikan modal insan yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi serta beretika. Hal ini kerana dengan adaptasi daripada teknologi dalam pengajian itu, kita dapat melahirkan insan-insan yang lebih berkemahiran. Mereka boleh belajar bermacam-macam bergantung kepada teknologi yang mereka gunakan. Okay, itu saja pengenalan daripada saya. Saya akan serahkan kepada orang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi objektif kajian ini, tujuan utama kita menjalankan kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang timbul oleh masyarakat pada zaman kini terhadap perubahan dalam teknologi yang kita gunakan dalam medium pelajaran dan pendidikan. Okay. Dalam zaman COVID-19 yang sedang merebak sekarang, kebanyakan universiti di seluruh Malaysia melaksanakan pembelajaran dalam talian berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Hal ini bagi membendung dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 seperti yang disarankan oleh kerajaan. Okay. Seterusnya ialah mengenal pasti impak yang terhasil daripada teknologi digital. Impak yang terhasil banyak menghasilkan impak kepada seluruh
orang yang bekerja sama ada daripada rumah dan juga pelajar-pelajar yang belajar daripada rumah juga. Empat yang boleh terhasil daripada kajian ini adalah kemungkinan adanya plagiarism dalam sesebuah kajian ataupun assignment, ataupun kemungkinan maklumat yang tidak sahih, ataupun masalah internet dan juga keyakinan pelajar dan pekerja. Seterusnya adalah dalam menyelesaikan isu-isu yang timbul berkaitan teknologi digital. Kajian ini boleh berkemungkinan untuk menyerukai segala masalah yang kita boleh menyelesaikan segala isu supaya tidak lagi berlaku dalam masa hadapan dalam generasi yang akan datang. Okay, baik, terima kasih. So, kajian literatur, kajian yang mendalam akan dapat diperolehi melalui merujuki apa-apa rujukan sumber yang mengkaji tentang isu ini, dan untuk kajian kami akan membahaskan 4 isu di mana kami boleh mendapat 4 isu. Isu yang pertama adalah isu plagiarism. Plagiarism ni adalah isu yang telah lama terbangkit di mana hal ini sukar untuk dibendung kerana maklumat yang terbuka banyak disalurkan di dalam capaian internet di mana ianya adalah open source. Seterusnya kemungkinan plagiarism berlaku kerana penangguhan kerja atau malah berfikir juga untuk membuat apa-apa assignment dan mencari jalan pintas untuk menyiapkannya. Dan seterusnya kita dapat lihat isu ini dengan setengah pelajar yang menduduki pelajaran online telah berkurang motivasinya, di mana ini boleh berlaku dengan beberapa faktor seperti suasana pelajaran di rumah tidak kondusif atau tiada sokongan moral dari ibu bapa. Dan seterusnya, zaman teknologi yang membangun pesat ini, pelbagai informasi dapat diperoleh daripada pencapaian internet. Pada zaman tak bersepadan ini, segala informasi yang telah disalurkan dalam internet berkemungkinan tidak mempunyai sumber yang tepat atau informasi yang telah dibuat di mana informasi tersebut telah disalahguna untuk menyebarkan maklumat palsu. Kesahihan informasi amatlah penting untuk pelajar untuk menjadikan sumber rujukan pelajar. Oleh itu, maklumat peramanan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Akan tetapi setiap maklumat haruslah ditapisi terlebih dahulu untuk tidak menyebabkan secara langsung kewujudan maklumat yang tidak berkesan. Dan isu yang terakhir adalah akses internet yang lemah, yang seperti kita tahu ini adalah salah satu isu yang amat kerap berlaku ketika mempunyai kelas atas talian. Empat isu ini boleh memberikan kesan yang amat mendalam kepada pelajar atau tenaga pengajar kerana capaian yang lemah boleh menyebabkan ketinggalan dalam pelajaran. Hal ini kita dapat dibuktikan dengan statistik pencapaian internet global di mana pencapaian internet di Malaysia ini adalah paling perlahan. Hal ini semua boleh dapat dibendung dengan segala cadangan atau menyelesaikan masalahnya seperti kerajaan adalah melaksanakan perubahan dalam pendidikan di mana sentiasa mengikuti kemajuan teknologi. Seterusnya saya akan berikan laluan kepada orang seterusnya. Okey, baik. Untuk seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dan peradaban. Kaedah analisis dokumen serta kaedah pemerhatian digunakan untuk mendapatkan data dalam menyelesaikan kertas kerja kumpulan kami. Analisis dokumen merupakan pecahan kaedah pengumpulan data penyelidikan daripada analisis kandungan yang merupakan huraian objektif terhadap mesej komunikasi yang telah dicetak, disiarkan atau digambarkan. Maklumat yang jelas boleh didapati tentang kajian yang dilakukan menggunakan kaedah ini. Kami mendapatkan bahan rujukan melalui laman sesawang yang dipercayai bagi mendapatkan lebih banyak maklumat tentang berkaitan isu yang dikaji di dalam tempoh pandemik ini. Di samping itu, UiTM Library e-Resource merupakan salah satu rujukan internet yang kami manfaatkan sebagai pelajar UiTM. Baik, seterusnya ialah selain daripada mencari rujukan di internet, kaedah pemerhatian juga sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugasan ini. Soalan diberikan kepada responden melalui panggilan video serta perbincangan secara atas talian secara tidak formal bagi mendapatkan data. Perbincangan ini dilakukan di kalangan kumpulan kami serta saling bertukar pandangan mengenai isu kajian yang dipilih. Pemerhatian serta perbincangan yang diadakan dalam kalangan mahasiswa ini juga membantu kami mendapatkan data yang lebih tepat dan memberi idea yang lebih banyak dalam kajian yang dijalankan.
secara tuntas, kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian ini amatlah membantu kami dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Saya sampaikan kepada orang seterusnya. Okey, untuk isu-isu pendidikan digital yang pertama ialah berkenaan dengan plagiarisme. Plagiarisme ialah perbuatan mencedok kata-kata dan idea daripada karya orang lain dan menggantinya sebagai karyanya sendiri. Ini menurut daripada Kamus Dewan dan Bahasa. Perkataan plagiarism terbit daripada perkataan Latin yang bermaksud kidnap. Okay, seperti kita tahu, kidnap dalam bahasa Melayu ialah culik. Oleh itu, perbuatan ini seperti menculik yang merupakan jenayah sosial dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Okay, perbuatan plagiarisme bukan sahaja berlaku di kalangan pelajar, malahan juga ada juga berlaku di kalangan pengajar. Tapi secara kebiasaannya, perbuatan ini berlaku di kalangan pelajar. Hal ini kerana cara ini mereka mampu untuk menyelesaikan tugasan mereka dengan lebih pantas. Dalam Islam juga, plagiarisme ini tidak secara umumnya diberitahu, tetapi seperti kita tahu, Islam tidak mengiktiraf hak milik peribadi seseorang yang bukan miliknya sepenuhnya, dan akan mendapat azab yang setimpal di akhirat kelak jika melakukannya. Perbuatan ini bukan sahaja boleh merosakkan etika dan padaman seseorang individu, tetapi ia juga boleh merosakkan sistem pendidikan negara. Selain itu, integriti institusi pendidikan akan dipandang rendah oleh masyarakat, bukan sahaja dalam negara malahan juga di luar negara, kerana perbuatan plagiarisme ini menyebabkan kekurangannya idea dalam pendidikan itu sendiri yang tidak dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian daripada saya. Saya akan serahkan kepada untuk orang seterusnya. Okey, baik. Untuk isu yang seterusnya ialah kekurangan motivasi belajar. Okey, dalam era pandemik COVID-19 ini, pembelajaran atas talian digunakan bagi membantu pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka, tidak kira di peringkat sekolah maupun di universiti. Isu seterusnya yang dibincangkan ialah kehilangan atau kekurangan motivasi untuk belajar di kalangan pelajar dalam masyarakat digital. Terdapat beberapa punca yang menjadi asbab kepada isu ini berlaku. Antaranya ialah teknik pengajaran yang membosankan dan tidak bersemangat oleh pengajar. Setiap pelajar mempunyai keinginan yang berbeza, tetapi kesepakatan dapat dicapai dalam pembelajaran sekiranya pengajar bertanyakan apa kehendak pelajar dalam pembelajaran secara digital ini. Okey, seterusnya ialah keadaan persekitaran pelajar yang tidak sesuai. Keadaan persekitaran juga memainkan peranan yang amat penting dalam menarik minat pelajar untuk belajar. Keadaan pembelajaran di rumah dan di pusat pengajian amatlah berbeza kerana terdapat pelbagai kemudahan seperti meja, kerusi dan persekitaran yang selesa serta pembelajaran secara fizikal. Motivasi pelajar hilang kerana persekitaran yang berlainan antara dua tempat ini. Pelajar lebih merindui untuk belajar secara bersemuka berbanding belajar secara digital kerana belajar secara digital ini hanya membebankan pelajar dengan masalah-masalah kecil yang dihadapi seperti persekitaran yang tidak sesuai ini. Dan akhir sekali ialah kesukaran pelajar memahami pengajaran secara atas talian. Ini juga merupakan asbab pelajar hilang motivasi belajar. Kesukaran untuk memahami pelajaran ini adalah merupakan faktor utama pelajar hilang motivasi belajar. Hal ini demikian kerana pelajar akan mengalah dan akan merasa diri mereka tidak akan mampu untuk bertahan mengharungi cabaran dan dugaan pembelajaran digital ini. Rata-rata pelajar di musim ini akan merasakan perkara yang sama, di mana mereka merasakan diri mereka akan gagal dalam pelajaran yang mereka tidak fahami. Ini seterusnya akan menyebabkan mereka sudah kehilangan motivasi untuk belajar. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Isu seterusnya yang dihadapi dalam masyarakat digital ialah akses internet yang lemah dan terhad.
di mana isu ini telah menjadi cabaran besar kepada masyarakat kini, terutamanya pelajar dan pengajar yang sangat memerlukan internet bertujuan untuk mengadakan proses pembelajaran secara talian. Hal ini terjadi apabila kawasan atau tempat tinggal pelajar dan pengajar mempunyai pencapaian internet yang lemah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini boleh mendatangkan kesan kepada pelajar tersebut di mana mereka akan ketinggalan dalam pelajaran disebabkan mereka tidak dapat mengikuti kelas yang diadakan oleh pengajar secara talian akibat akses internet yang lemah. Di samping itu, ia juga memberikan kesan kepada tenaga pengajar dari segi kekangan masa untuk menghabiskan silibus pelajaran. Berdasarkan kajian, didapati pelajar yang mengikuti kelas secara talian tidak mencapai 80% dan antara puncanya adalah disebabkan pengaksesan internet. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahawa pencapaian internet di negara ini, terutamanya di kawasan luar bandar, masih perlahan dan lemah. Justeru, semua pihak perlu bekerjasama untuk menyelesaikan isu ini dengan segera bagi merealisasikan proses pengajaran dan pembelajaran di atas talian dapat berjalan dengan lancar. Itu saja daripada saya. Isu yang seterusnya adalah kesahihan maklumat di internet. Pada era yang dah moden sekarang, yang sudah membangun dan berkembang, informasi dapat dicari dengan banyak melalui internet. Internet pada masa kini banyak memberi kebaikan terhadap manusia sejagat. Pelbagai aspek yang boleh didapati melalui internet sebagai contoh bahan ilmiah, bahan kemahiran, sosial dan banyak lagi. Tetapi internet juga mempunyai keburukannya sendiri. Ia dapat menyebarkan sesuatu perkara atau maklumat tanpa ada pengawasan atau sekatan tentang sumber-sumber yang diperolehi. Hal ini kerana internet mempunyai jangkauan yang luas, di mana semua benda yang telah dipost ataupun dikeluarkan, ianya adalah tanpa pengawasan ataupun sekatan. Hal ini boleh menyebabkan mereka yang membuat kerja ataupun assignment tugasan boleh mengikuti kerja mereka tanpa mengesahkan kesahihan tersebut. Seterusnya, bagi kesahihan ini, mereka juga boleh terdedah kepada impak yang buruk dalam menjalankan tugasan mereka. Sebagai contoh, mereka akan mengikuti maklumat yang tiada kesahihan latar belakangnya. Latar belakang ini amat penting supaya mereka tidak menularkan perkara-perkara yang tidak sahih. Bagi seterusnya adalah kurang kemahiran dan pengetahuan. Kebanyakan daripada pengguna internet, bukan kebanyakan lah, segelintir pengguna mempunyai kurang kemahiran dan pengetahuan dalam menggunakan internet. Oleh hal ini, mereka akan mudah terdedah kepada informasi yang tidak sahih yang menyebabkan mereka akan mungkin boleh terdedah dengan perkara yang salah. Dan akhir sekali adalah dari sumber yang tidak diketahui latar belakangnya. Ini boleh menyebabkan mereka menerima maklumat yang salah dan menyebabkan kecacatan dalam hasil kerja yang dilakukan oleh mereka. Okey, itu saja. Seterusnya. Seterusnya cadangan untuk mengatasi masalah berkenaan isu-isu ini. Yang pertama berkaitan dengan plagiarisme. Untuk mengatasi, kita perlulah menerapkan elemen etika dan peradaban dalam diri seseorang. Etika dan peradaban mencerminkan pribadi seseorang itu. Etika ialah prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau satu kumpulan. Manakala adab pula
tingkah laku serta tutur kata yang halus. Maksud ini berpandukan kepada kemudian dan bahasa. Okay, konsep ini perlu dilatih daripada predikat akar ubi. Terdapat berbagai pihak yang perlu memainkan peranan untuk menerapkan elemen ini, seperti peranan ibu bapa, perlu mendidik anak mereka dan menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak dalam institusi keluarga. Okay, peranan guru pula perlu menekankan berkenaan dengan kepentingan subjek pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana ketiga-tiga subjek ini sangat penting untuk memupuk nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Seterusnya, peranan individu. Okay, individu itu sendiri perlu mengamalkan kehidupan seharian yang beretika dan bertanggungjawab dalam ketugasan. Mereka perlu mengelakkan daripada melakukan plagiarisme. Itu sebagai tanggungjawab diri mereka sendiri. Okay, ungkapan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Maka jelaslah bahawa untuk mendapat keberkatan dalam ilmu perlu adanya adab. Penerapan etika dan adab mampu melahirkan rasa tanggungjawab dalam setiap individu. Penerapan konsep ini dapat mempelbagaikan idea yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Okay, seterusnya saya akan serahkan. Okey, untuk cadangan mengatasi isu kehilangan motivasi ialah perbanyakkan berfikiran positif. Kita sebagai pelajar perlu ingat bahawa belajar adalah merupakan salah satu jihad. Pelbagai masalah dan dugaan pasti akan dihadapi sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar dan Islam, seseorang itu harus percaya bahawa masalah atau dugaan yang dihadapi ini adalah sebagai ujian kepadanya di atas muka bumi ini. Kemampuan untuk mengawal fikiran, berpositif ataupun husnuzon terletak pada diri seseorang dan percaya setiap kesusahan itu pasti akan mendatangkan kesenangan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah memberitahu bahawa tiada ujian yang diturunkan kepada hamba-Nya adalah melebihi kemampuan seseorang itu kerana sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Seseorang mempunyai pilihan untuk memandang ujian dalam pelbagai perspektif, contohnya negatif ataupun positif, kerana senjata yang paling berkesan untuk menentang stres dan hilang motivasi ialah keupayaan seseorang untuk memilih cara berfikir dengan waras dan tepat. Sebagai seorang Islam, hendaklah melatih diri pasrah dan redha dengan ujian yang menimpa diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, setiap perlakuan sudah pasti hadir dengan tujuannya. Sebagai pelajar, tujuan menyambung pelajaran adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempunyai pekerjaan yang diingini di masa akan datang. Pelajar hendaklah teguh menghadapi cabaran dan tidak mudah mengalah kerana dalam Al-Quran ada tertulis. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan dalam surah Al-Insyirah ayat 4 hingga 6. Dan Allah menjanjikan setiap kesusahan akan dihadirkan dengan kesenangan. Oleh itu, sifat sabar dalam menghadapi dugaan pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Sesungguhnya setiap yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Seterusnya. Okey, cadangan seterusnya untuk mengatasi isu-isu ini ialah memperkasakan teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih telah memberikan impak kepada masyarakat digital. Pada waktu yang sama, kemajuan yang ingin diterapkan di dalam pendidikan menjadi cabaran dan halangan bagi masyarakat yang menetap di luar bandar dan pedalaman. Dengan keadaan sedemikian, mengakibatkan penggunaan teknologi tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya di kawasan pedalaman disebabkan kekurangan teknologi. Oleh itu, kerajaan haruslah memainkan peranan penting dengan mengambil langkah inisiatif memperkasakan teknologi terutama di kawasan luar bandar. Dengan mengambil contoh daripada peradaban India melalui daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, di mana tamadun India telah berjaya mencipta sistem perparitan dan sistem jalan raya walaupun pada ketika itu teknologi tidak secanggih pada masa kini.
Di sini kita boleh lihat pembentukan etika dan peradaban mampu melahirkan dan mengembangkan daya kreativiti sesebuah tamadun itu. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya. Okay, seterusnya cadangan bagi penggunaan platform yang betul dan sahih. Dalam dunia maya ini, maklumat yang terdapat di internet perlu dipastikan kesahihannya sebelum digunakan atau diadaptasikan dalam sesuatu kerja atau perkara. Terdapat pelbagai cara bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Antaranya ialah menggunakan laman sesawang yang dipercayai sumber keasliannya. Sebagai contoh, Google ada menyediakan sebuah laman sesawang yang menyalurkan artikel-artikel dan berita yang sahih oleh penulis-penulis termuka-muka yang digunakan oleh sebagai bahan rujukan. Kebanyakan artikel yang dipaparkan adalah melalui laman sesawang Google Scholar. Google Scholar adalah artikel yang telah ditapis oleh mereka oleh Google supaya maklumat dan informasi yang tidak sahih dapat dikeluarkan daripada bahan rujukan. Selain itu, berdasarkan artikel yang telah dicari, masyarakat juga boleh menyemak latar belakang penulis melalui laman-laman sesawang yang telah dibangunkan untuk menyemak perkara ini. Ini sedikit sebanyak mampu menolong masyarakat untuk mengenal pasti sesuatu artikel itu sahih ataupun tidak. Seterusnya adalah kerajaan yang perlu memainkan peranan melalui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM bagi memantras dan menapis segala maklumat-maklumat palsu yang terdapat di dalam negara ini. Akhir sekali, masyarakat juga perlu memainkan peranan mereka dalam menentukan kesahihan sesebuah maklumat yang diperolehi mereka. Kemahiran dan pengetahuan dalam dunia digital dan internet perlu ditambah baik mengikuti arus kemodenan yang agak pesat membangun supaya mereka dapat menafsir segala maklumat yang diterima dengan tepat dan yakin. Penerapan etika Islam perlu diterapkan melalui dari segi akhlak seseorang dalam menggunakannya. Akhlak yang berasal daripada bahasa Arab, khuluqun, yang membawa maksud sifat-sifat dan kepribadian seseorang itu yang dibentuk kehidupannya berlandaskan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Pengguna maya pada masa kini perlulah mengekalkan akhlak yang baik dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini kerana setiap perbuatan mereka yang mereka lakukan ketika menggunakan internet dan usaha bagi memastikan keasliannya adalah amat penting. Sebab setiap yang dilakukannya akan dilihat oleh Allah. Natijahnya, kita sebagai umat Islam yang beriman dan beramal soleh hendaklah sentiasa teliti dalam menentukan sesuatu maklumat yang dibaca atau digunakan sebagai bahan rujukan agar kita tidak mudah terpedaya dengan bahan yang palsu serta menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat yang patuh pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan etika berinternet yang berkait rapat dengan akhlak kendiri. Okay, sekian, seterusnya. Agar penutup kata, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada era digital ini tidak bolehlah dipandang remeh kerana era digital ini adalah era di mana tanpa sebarang di mana boleh mempengaruhi aspek peradaban. Isu-isu ini dapat dielakkan dengan pembangunan dunia era digital yang lebih berkualiti melalui sistem generasi yang teratur menjadi pembangkit untuk negara maju. Hal ini kerana isu-isu pendidikan ini dapat diselesaikan dengan mengaplikasikan sumbangan yang ditinggalkan tamadun dahulu dengan merujuk hal-hal yang mempunyai kaitan. Untuk penutup kata, semua pihak haruslah memainkan peranan di dalam isu-isu pendidikan ini untuk membentuk masyarakat yang memberi peradaban dan etika yang sepatutnya. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.